Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 3 Muharram 1 Ogos bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. 3 sekawan maut dalam nahas jalan raya. Warga emas antara yang ditahan judi belangkas. Tiga remaja sahabat karib maut apabila motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta yang dipercayai gagal memotong di kilometer 80 Jalan Jerangau Jabur dekat Kampung Talam, Bukit Besi kira-kira jam 8.45 malam semalam. Menurut Ketua Polis Dungun, Superintenden Baharudin Abdullah, mangsa Muhammad Hafizzi, Muhammad Zukri, Muhammad Salman Faris Samsu dan Muhammad Faris Haikal, Muhammad Faizal, masing-masing 14 tahun maut di tempat kejadian akibat cedera parah pada anggota badan. Menurut Superintenden Baharudin, siasatan awal pihaknya mendapati kemalangan itu berpunca apabila sebuah kereta Proton Iswara dari arah Jabur menghala ke Jerangau masuk ke laluan bertentangan. Proton Iswara tersebut dipercayai cuba memotong sebuah kenderaan lain sebelum bertembung dengan motosikal Honda EX5 yang dinaiki ketiga-tiga mangsa. Akibat rempuhan itu, dua pembonceng motosikal Muhammad Hafizzi dan Muhammad Salman Faris melambung dan tercampak di atas jalan. Manakala penunggang motosikal Muhammad Faris Haikal pula diseret kereta terbabit sejauh kira-kira 50 meter sebelum Proton Iswara itu terjunam ke dalam semak. Katanya pemandu Proton Iswara berusia 50 tahun serta isterinya berusia 45 tahun dan anak lelakinya berusia 6 tahun mengalami kecederaan manakala seorang lagi anaknya yang berusia 7 tahun tidak cedera. Katanya mayat ketiga-tiga pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Besi itu telah dibawa ke unit forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut manakala mereka yang cedera dibawa ke hospital sama untuk rawatan. Sementara itu, nenek kepada salah seorang mangsa Muhammad Faris Haikal, Nolida Ismail, 51 tahun, berkata dia bergegas ke tempat kejadian setelah dimaklumkan anaknya. Katanya apabila sampai di tempat kejadian, dia melihat motosikal miliknya berada di situ dan mayat cucu serta dua lagi rakannya telah dimasukkan ke dalam kenderaan polis. Kata ada budak SMP 3 orang, budak EX tengok. Kita pun gesa-gesa bangun pakai baju pun panggil abang. Ya ke tak ni lain? Oh ya dah ni mak saya kata. Dah hari tu kena ni ada. Kita pakai baju dia dah kita keluar dah dia. Sampai? Sampai tu orang tu dah kita tak tengok dah banyak dengan dia. Jenazah ketiga-tiga remaja terbabit telah dikebumikan di dalam satu liang lahat dekat Tanah Perkuburan Islam Bukit Besi, Dungun pagi tadi. Di Perak, seorang jururawat didakwa di Mahkamah Magistrate Sungai Siput atas tuduhan membunuh bayi kandungnya berusia 8 bulan minggu lalu. Tertuduh T. Rebekal, 30 tahun, mengangguk faham apabila pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Ashifah Rizwan. Mengikut pertuduhan, ibu tunggal yang bekerja di sebuah hospital swasta itu didakwa membunuh J. Melvin Jashuren di rumah beralamat di nombor A13 Fasa 2A Kampung Muhibah kira-kira 6 petang 24 Julai lalu. Bagi kesalahan itu, dia didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Kes akan disebut semula 3 Oktober depan. TV Al-Hijrah sebelum ini melaporkan seorang bayi lelaki berusia 8 bulan meninggal dunia dipercayai didera dalam satu kejadian di Sungai Siput. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata polis menerima laporan yang memaklumkan terdapat seorang bayi mati ketika dalam perjalanan ke Hospital Sungai Siput. Menurutnya, pemeriksaan awal mendapati terdapat banyak kesan kecederaan pada anggota badan bayi berkenaan. Hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh mendapati kecederaan dialami bayi itu adalah disebabkan objek tumpul. Jenazah bekas Menteri Besar Selangor Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim selamat dikebumikan sekitar jam 2.10 petang tadi di makam Diraja Shah Alam atas titah dan perkenan baginda Tuanku Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah.
Baginda turut berkenan berangkat ke upacara pengebumian jenazah Allahyarham diiringi Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Allahyarham yang juga dikenali sebagai tokoh korporat menghembuskan nafas terakhir di Hospital Cardiac Vascular Central sekitar jam 11 malam semalam. Allahyarham yang dimasukkan ke hospital sejak 23 April lalu akibat jangkitan pada injap jantung meninggalkan isteri Puan Sri Salbiah Tunut, 4 anak dan 2 cucu. Sementara itu, bagi menghormati pemergian Allahyarham Tan Sri Khalid Ibrahim, sidang Dewan Undangan Negeri Selangor yang sedang berlangsung hari ini ditangguhkan sehingga pukul 2.30 petang. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata kerajaan Selangor mengucapkan takziah ke atas keluarga Allahyarham di atas pemergian Abdul Khalid yang disifatkan sebagai kehilangan besar buat negeri itu. Sebagai menghargai sumbangan beliau selama beberapa penggal di dalam Dewan Negeri dan juga kontribusi beliau di dalam negeri Selangor, terutamanya selaku Menteri Besar Negeri Selangor, Dewan Persidangan hari ini ditangguhkan sementara sehingga jam 2.30 kira-kira selesai acara ataupun majlis pengebumian yang akan dilaksanakan sebaik lepas zuhur. Menurut beliau lagi, jasa Allahyarham amat besar terhadap pembangunan Selangor khususnya pada era pemerintahan beliau semasa menjawat jawatan Menteri Besar dan segala usaha beliau masih lagi diteruskan sehingga kini, terutamanya dalam merakyatkan ekonomi negeri. Di Kedah, 8 lelaki termasuk warga emas ditahan ketika sedang leka bermain judi belangkas di hadapan sebuah kedai makan Jalan Sungai Korok. Ketua Polis Kubang Pasu, Superintenden Rozi Abu Hassan berkata serbuan dilakukan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu pada jam 1.30 pagi. Ketika serbuan, kesemua mereka terkejut dan bertempiaran lari namun berjaya ditahan kerana lokasi itu sudah dikepung. Pertaruhan judi bermula dari RM10 hingga RM200 setiap kali permainan dibuka. Jelas Superintenden Rozi, Polis merampas wang tunai berjumlah RM4,951, telefon bimbit beraplikasi judi belangkas, sebuah meja plastik, sehelai kertas putih catatan angka, 2 helai kertas kiraan hasil pertaruhan perjudian serta pen. Suspek ditahan berusia 35 hingga 70 tahun berasal dari Kubang Pasu, Alusta dan Terengganu. Hasil semakan, 2 daripadanya masing-masing mempunyai 1 rekod jenayah berkaitan judi dan pernah dihukum penjara sebelum ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 7/2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Di Johor, 9 individu termasuk seorang remaja bawah umur mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan menawarkan pinjaman tidak wujud pada Julai lepas. Mereka terdiri daripada 5 lelaki dan 4 perempuan. Tertuduh Muhammad Muslim Hamidi, Muhammad Kamarul Jafri, Wong Jong Sin, Muhammad Syahrul Afendi Kamarul Zaman, Tan Jun Fat, Siti Nur Fadilah Abdul Rahman, Huda Nadila Hashim, Muhammad Zulfaizat Zakaria berumur 18 hingga 30 tahun bersama seorang perempuan berusia 17 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa. 8 di antara mereka dikenakan denda RM5,000 atau penjara 6 bulan jika gagal bayar. Manakala remaja bawah umur tersebut dibenarkan jaminan sebanyak RM2,000. Kes akan disebut semula 21 September depan. Ramai anak muda pilih jadi rider dari ke Menara Gading. Alhamdulillah bertemu lagi. Guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain, Kafa, yang didapati menggunakan pelajar sebagai kandungan di media sosial untuk menarik lebih ramai pengikut bakal dikenakan tindakan disiplin. Tegas Pengarah Bahagian Pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, terdapat segelintir guru Kafa memuat naik video di aplikasi TikTok dengan menunjukkan muka pelajar demi meraih perhatian. Jika terdapat aduan daripada ibu bapa atau ibu bapa pelajar ataupun mana pihak, insya-Allah pihak JAKIM akan membuat siasatan kepada guru-guru yang terlibat, dan dalam masa yang sama JAKIM akan mengeluarkan perkeliling kepada guru Kafa agar tidak menggunakan pelajar-pelajar Kafa sebagai konten dalam TikTok.
Namun jelasnya sekiranya niat guru-guru tersebut menggunakannya untuk pembelajaran, maka ia dibolehkan. Namun jangan sampai mengaibkan pelajar-pelajar berkenaan. Sebaik-baiknya guru tersebut ataupun guru-guru boleh memohon izin ataupun mohon kebenaran kepada ibu bapa terlebih dahulu supaya tidak timbul salah faham pada kemudian hari. Kita sebenarnya tak ada masalah kalau guru menggunakan TikTok untuk tujuan pembelajaran, tapi bukan menggunakan pelajar-pelajar untuk menambah pengikut-pengikut untuk mencapai keuntungan tertentu. Itu kita tak benar lah. Justru beliau berharap agar guru-guru kafah patuh terhadap peraturan-peraturan yang sedia ada supaya tidak menimbulkan sebarang isu serta masalah kepada semua pihak. Terdahulu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syahari memaklumkan pihaknya memandang serius dan meneliti trend guru kafah yang menggunakan pelajar-pelajar sebagai bahan kandungan untuk meraih jumlah tontonan di aplikasi TikTok. Industri gig menjadi tempat di kalangan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM untuk menjana pendapatan sejak akhir-akhir ini sehinggakan ada yang sanggup tidak menyambung pelajaran. Trend ini bagaimanapun dikatakan bersifat sementara apabila berlaku lambakan pekerja. Laporannya bersama Abdul Rahman Kunyu. Pada awal perkembangan industri gig atau secara khususnya penghantar makanan atau rider adalah untuk mencari duit tambahan ketika COVID-19 menulak. Namun, industri ini menjadi sumber utama pendapatan apabila ramai pelajar lepasan SPM tidak lagi memilih untuk menyambung pelajaran. Menurut seorang pelajar lepasan SPM yang juga penghantar makanan, dia terpaksa melakukan pekerjaan itu demi menyara adik-beradik yang ramai walaupun menerima tawaran belajar. Saya tak nak susahkan keluarga saya. Satu lagi, kalau sama belajar tu pun malah nak berhutang kan. Saya nak sulung, tu lagi lah. Lepas tu kalau fikir balik lah, malah saya result pun memang saya memang nak sambung, tapi itulah. Macam mana keluarga saya pun kau senang. Saya pilih lah jadi kerja je lah. Lepas belajar saya kerja. Menurut seorang lagi pelajar lepasan SPM, Tri Nur Ilmi, juga menyifatkan menjadi penghantar makanan ini adalah peluang yang ada untuk mereka jika tidak mempunyai rezeki untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Mungkin kami rasa buat duit ni lagi okey daripada belajar lah, sebab setengah pelajar mungkin tak ada interest nak untuk belajar kan. Setengah daripada kami mungkin akan terjejas sebab mungkin ada keluarga yang susah kan. And then untuk yang peluang sambung belajar atau tak dapat tu itu tak tahulah kepada yang pelajar-pelajar luar sana kan. Menurut Pensyarakanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad, persepsi anak muda terutama pelajar lepasan SPM yang teruja kerana mampu memegang duit atau menjana pendapatan sendiri sehingga 4 angka akan menimbulkan masalah kepada negara. Ia akan menjejaskan bekalan sumber manusia berkemahiran atau profesional negara. Belajar tinggi-tinggi pun belum tentu dapat pekerjaan kan. Jadi ini adalah satu keadaan yang kita kena betulkan lah, khususnya di peringkat KPM dan juga KPT. Dan juga ahli-ahli masyarakat, pemimpin masyarakat kena memperbetulkan situasi ini. Walaupun boleh terlibat dengan gig ekonomi dan mereka boleh mendapat pendapatan, pada masa yang sama mereka mesti meneruskan pelajaran mereka, pengajian mereka untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran mereka di peringkat yang lebih tinggi. Tambah beliau, industri gig sememangnya industri yang besar, tetapi anak muda perlu bijak dalam membuat keputusan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dan menjamin masa hadapan. 72.1% pelajar lepasan SPM tidak menyambung pelajaran dan memilih industri gig sebagai satu industri untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan hasil tinjauan saya pada hari ini, rata-rata pelajar lepasan SPM yang menceburi industri ini mengatakan mereka tiada peluang untuk melanjutkan pelajaran dan pada masa yang sama masalah ekonomi dan masalah keuangan menimpa mereka. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah.
132 keluarga di kampung Tanah Hitam, Sik mendapat manfaat apabila bakal menerima bekalan air bersih hasil sumbangan Yayasan Ikhlas. Pengarah Perhubungan Awam Yayasan Ikhlas, IR Kamaruddin Kasim berkata pembinaan telaga tiub dengan menggunakan sistem hybrid air bawah tanah dan air bukit di atas tanah hak milik Majlis Agama Islam Negeri Kedah berkeluasan 13,308 kaki persegi itu bakal disalurkan kepada 270 isi rumah untuk kegunaan harian. Kita bekalkan kepada 132 keluarga di sini dengan kapasiti 51,000 liter. Alhamdulillah, proses penggalian telaga telah selesai dan kita telah menghasilkan air boleh menampung 51,000 liter lah. Beliau ditemui ketika meninjau projek fasa akhir pembinaan telaga air tiub di kampung Tanah Hitam, Sik. Projek hasil kerjasama Persatuan Anak-Anak Sik ini mendapat kelulusan pihak autoriti bagi membekalkan air bersih. Menurut Naib Presiden Kelab Anak-Anak Sik, Mat Sabri Hamid, hampir 90% penduduk di sini berpendapatan rendah di mana kebanyakannya petani dan pekerja buruh. Kita harap selain pada Yayasan Ikhlas, banyak lagi NGO-NGO lain yang akan turun ke Sik bantu. Sebab kita tengok di Sik ni memang sebahagian besar kampung di pendalaman Sik ni menggunakan air bukit. Dan saya rasa ini adalah projek yayasan yang pertama di Kedah yang besar macam ni lah. Sementara itu, bagi penduduk kampung, mereka berasa amat lega kerana sebelum ini mereka terpaksa menggunakan air daripada loji buatan sendiri di atas bukit. Menurut mereka, air itu ada kalanya keruh dan berbau tanah. Masalah tu memang banyaklah. Selalunya air apabila hujan, air menjadi keruh dan putus bekalan lah, macam tu lah. Kemudian apabila dapat sumbangan daripada Yayasan Ikhlas ni, saya ingat mungkin dah selesai lah masalah orang kampung sini dengan berkenaan dengan air masyarakat ni. Nak minum, nak makan, nak membasuh memang masalah. Kadang-kadang penduduk kena naik bukit tu cucilah kolam tu dulu. Kita boleh guna balik. Jadi air tak ada dalam sekerat hari macam tu. Lepas naik cuci, dalam tengah hari tu baru kita boleh guna balik air bukit tu. Ketika ini, projek air bersih menggunakan teknologi hybrid sedang dilaksanakan Yayasan Ikhlas di kawasan Baling, Kedah, Pitas, Sabah, Pekan Pahang dan Kampung Keniong, Simunjan, Sarawak. Sehubungan itu, Yayasan Ikhlas ingin mengajak seluruh masyarakat Malaysia turut serta menyumbang bagi projek air bersih ini supaya ramai lagi penduduk bakal mendapat manfaat. Mereka yang ingin menderma boleh layari Air Bersih Sik atau salur sumbangan ke dalam akaun Maybank 5628 3463 6228. Banjir Iran kian memburuk. Bertemu lagi. Israel bertindak membekukan lagi sebahagian daripada hasil cukai yang dikutip bagi pihak berkuasa Palestin atas alasan wang itu digunakan bagi memberi sokongan kewangan kepada pejuang Palestin. Pembekuan dana sekitar 176 juta dolar Amerika itu menyamai jumlah yang dibayar pihak berkuasa Palestin kepada keluarga pejuang tahun lalu. Sebelum ini, Israel mengumpul kira-kira 190 juta dolar Amerika bersamaan 845.9 juta ringgit sebulan dalam bentuk duti kastam yang dikenakan ke atas barangan untuk pasaran Palestin yang melalui pelabuhan Israel. Dana tersebut kemudiannya dipindahkan kepada pihak berkuasa Palestin. Antara sebab pembekuan itu, gara-gara Israel mendakwa bayaran kepada keluarga pejuang menggalakkan tentangan ke atas rejim Zionis. Pihak berkuasa Palestin bagaimanapun berkata pembayaran itu adalah merupakan satu bentuk kebajikan kepada keluarga yang telah kehilangan pencari nafkah utama mereka. Namun malangnya pegawai Israel mengesahkan bahawa Kabinet Keselamatan Israel sudah bertindak meluluskan pembekuan dana itu. Di Perancis, 4 anggota bomba cedera, 2 daripadanya parah ketika bergelut memadamkan kebakaran yang berpunca daripada peningkatan gelombang haba. Faktor angin kencang serta cuaca kering turut menyebabkan operasi memadam kebakaran berdepan detik mencabar.
Selatan Perancis menyaksikan 250 hektar pokok pine musnah, malah 300 anggota bomba dikerah untuk mengawal lebih banyak kemusnahan. Perancis ketika ini memasuki gelombang panas ketiga sekaligus meletakkan wilayah lain dalam amaran kebakaran hutan. Sementara itu, di kawasan berhampiran Lisbon di Portugal, penduduk meninggalkan kediaman masing-masing kerana ketakutan dengan keadaan api yang semakin marak. Seperti negara Eropah lain, Portugal mengalami gelombang panas terik beberapa minggu lalu dengan suhu mencecah 40 darjah Celsius di beberapa kawasan di negara itu. Walaupun cuaca panas sudah berkurangan, namun suhu kembali meningkat semula. Selain Eropah, California turut berdepan kebakaran terbesar sehingga memaksa ribuan penduduk dipindahkan selepas rumah mereka musnah terbakar. Turut musnah hutan negara Klamath di utara California dan merebak ke kawasan lebih 21,000 hektar dekat Bandar Wairika. Susulan itu, Gubernur California Gavin Newsom mengisytiharkan darurat kemarin. Sekurang-kurangnya 69 maut dalam kejadian banjir dan tanah runtuh dalam tempoh seminggu bencana itu melanda seluruh Iran. 24 daripada 31 wilayah terjejas teruk, manakala 20,000 rumah dilapor musnah. Daripada jumlah yang maut, 22 mangsa merupakan pelancong dan kebanyakan mangsa maut dilaporkan di Tehran. Bencana itu turut menyebabkan kerosakan di beberapa bahagian bersejarah Bandar Yazd yang merupakan tapak UNESCO. Ia turut memaksa pejabat kerajaan ditutup semalam. Bencana yang berpunca daripada hujan monsun telah menyebabkan lebih 60 trilion rial, kira-kira 200 juta dolar Amerika, kerosakan setakat ini dalam sektor pertanian di mana puluhan ribu haiwan dan ternakan juga telah musnah dalam banjir. Sementara itu, pihak berkuasa telah memberi amaran tentang lebih banyak hujan di wilayah selatan dan utara dan meminta penduduknya untuk tidak berada di tebing sungai serta tempat yang berisiko. Iran sebelum ini berdepan kemarau terburuk dalam tempoh beberapa dekad dan kali ini banjir besar yang disebabkan oleh perubahan iklim. Arab Saudi mengeluarkan lebih 70 juta permit umrah pada musim terakhir tahun 1443 Hijrah. Jurucakap Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hisham Said, ketika wawancara dengan saluran televisyen Al-Ikhbariyah, berkata musim umrah pada tahun 1444 Hijrah dijangka kembali normal dari segi jumlah jemaah ekoran perkembangan positif kes COVID-19. Hisham Said berkata setakat ini tiada angka khusus ditetapkan buat jemaah setiap negara bagi menunaikan umrah. Katanya umat Islam yang berhajat untuk mengerjakan umrah boleh memohon secara terus dan mengemukakan visa yang sesuai serta memasuki negara itu. Sesi umrah baharu secara rasminya dibuka pada 30 Julai lalu bersamaan 1 Muharram. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan semalam, Kementerian memaklumkan pihaknya sudah merekodkan peningkatan luar biasa dari segi jumlah permohonan visa umrah dengan permulaan musim umrah baharu pada tahun 1444 Hijrah. Setakat ini, Kementerian mengeluarkan lebih 20,000 visa dalam tempoh 2 minggu sejak pendaftaran dibuka pada 14 Julai lalu. Kumpulan pertama jemaah dari luar negara tiba di Makkah untuk menunaikan umrah pada Sabtu lalu sekaligus menandakan bermulanya musim baharu umrah. Bagi yang ingin menunaikan umrah atau solat di Raudah Syarif, sama ada warga negara Arab Saudi, penduduk dan warga negara Majlis Kerjasama Teluk GCC atau mereka yang mempunyai pelbagai jenis visa, boleh memohon permit serta memilih masa sesuai menerusi aplikasi Itmarna. Presidensi Umum untuk Hal Ehwal Dua Masjid Suci menerima jemaah dari luar negara di tengah-tengah pelaksanaan sistem bersepadu perkhidmatan terbaik di negara itu. Ia menyediakan perkhidmatan kepada jemaah di seluruh Masjidil Haram dan sekitarnya untuk menunaikan ibadah dengan mudah lagi selesa. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Sebelum berpisah, saksikan visual pemasangan poster gergasi baharu TV Al-Hijrah siang tadi. Datuk bermakna itu didahului dengan bacaan doa yang dipimpin Imam Besar Masjid Negara Tuan Haji Ehsan Muhammad Husni. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.